Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita mulakan sesi kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Mengapa tak dengar? Internet tak bagus ya, Kelantan. Okey. Okey, Prof. Okey, baik. Kita mulakan. Okey, selamat datang ke siri pertama slot taping secangkir kopi bersama ahli Wall of Fame 2021 MRSM Taiping. Ini merupakan buah tangan terbaru dari Ansara Taping yang berfokuskan kepada perkongsian isu-isu semasa yang sesuai dengan kepakaran dan bidang ahli Wall of Fame 2021 Maresmat. Baik, topik kita pada malam ini, dilema pelajar perubatan, hala tuju dan masa depan. Sebelum itu, ingin saya mengucapkan jutaan terima kasih dan penghargaan kepada rakan strategi Ansara Taiping, iaitu MRSM Taiping, TNF Energy Sdn Bhd, Amans Media dan Outpost Taiping. Jadi kepada anda yang menonton sama ada menerusi Facebook Live atau Zoom Taping, jangan lupa untuk tuliskan apa-apa persoalan yang ingin ditujukan kepada ahli panel kita di ruangan chat atau komen. Dan pada akhir sesi ini, jika kita berkesempatan, kita akan adakan sesi soal dan jawab. Pesanan penaja juga kepada alumni MRSM Taiping yang masih belum mendaftar sebagai Ansara Taiping, bolehlah mendaftar dengan keahlian seumur hidup sebanyak RM50 sahaja menerusi portal rasmi Ansara Malaysia, iaitu www.myansara.org. www.myansara.org. Baiklah, saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Ibrahim bin Khalil atau mesra dipanggil dengan nama Baim, okey, SPM 2007 MRSM Taiping. Bersama-sama kita pada malam ini ialah yang pertamanya ahli panel kita, Profesor Dr. Zamzuri Idris, okey, ahli Wall of Fame 2021 dan Ansara Taiping SPM 1986, batch SPM yang pertama MRSM Taiping, yang merupakan seorang neurosurgeon, okay, Head of Department of Neurosciences, Jabatan Neuroscience, Lecturer, Academician and Researcher in Neurosurgery and Neurosciences, Head for Malaysia Neurosurgical Program and Examiner in Local Neurosurgery Program, Chief for the Malaysian Qualification Agency MQA for Neurosurgery Program, Head for Education Committee in Neurosurgical Association Malaysia, Hospital University Science Malaysia HUSM, Kubang Kerian, Kelantan, Malaysia. Apa khabar, Prof? Khabar baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesudian memenuhi jemputan daripada pihak kami. Okey, dan turut bersama-sama kita pada malam ini ialah Dr. Shazif Osman, ahli Wall of Fame 2021 dan Ansara Taiping SPM 2004, Chief Medical Officer, Medical and Dental Clinic Top Glove Global Doctors. Apa khabar, Dr. Shazif? Alhamdulillah, sihat. Khabar baik, sihat. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama-sama kita pada malam ini. Baik, saya nak tanya dulu, apa khabar kepada semua penonton kita baik di Zoom taping ataupun di Facebook Live Ansara Taiping, okay, Ansara Cawangan Taiping. Okay, saya nak test, okay, anda semua okey ke tidak tu? Boleh tak typekan sedikit di ruangan chat, apa khabar anda semua? Alhamdulillah sihat, terima kasih. Itu yang kita mahukan. Okey, mantap semua. Okey, baik. Kita beralih kepada topik kita. Malam ini topiknya ialah dilema pelajar perubatan. Okey, hala tuju dan masa depan. Memandangkan sekarang ini kita berada dalam situasi pandemik dan sebagainya. Ini adalah antara kebimbangan yang menjadi-jadi untuk kita punya pelajar-pelajar di bidang perubatan ataupun kepada pelajar-pelajar lepasan SPM yang ingin melanjutkan pengajian dalam bidang perubatan. Banyak sangat kebimbangan yang mereka rasai. Tambahan pula sekarang ni kita nampak ada macam, yalah, daripada sejak beberapa tahun yang kebelakang ini ada isu lambakan graduan perubatan, lambat dapat penempatan, status doktor kontrak dan sebagainya. Ini menjadi kebimbangan yang besar kepada pelajar-pelajar bagi bidang perubatan. Saya nak bertanya kepada Prof. Zamzuri. Kita sedia maklum pengajian dalam bidang perubatan ini mengambil masa yang agak panjang.
sekitar 5 ke 6 tahun. Dan kini ramai graduan bidang perubatan berumur tiada penempatan sebagai doktor pelatih, malah ada yang terpaksa menunggu hampir atau lebih 1 tahun untuk mendapatkan penempatan. Apakah sebenarnya hala tuju dan masa depan graduan perubatan ini? Boleh Prof kongsikan bersama kita? Okey, terima kasih Ibrahim Khalil Baim Baik, ya. sebagai moderator. Tapi saya minta maaf dulu lah, mungkin ada gangguan internet daripada saya punya rumah kot. Mungkin ada dengar bagus, ada tak dengar bagus. So bear with me lah. Yang juga terima kasih kepada ahli panel yang lain, Dr. Shazif Osman, Dr. Cikgu Aisyah, kerana menjemput saya pada malam ini. Dan soalan pertama tadi mengenai isu kontrak, doktor kontrak and doktor kontrak. So doktor kontrak ni memang heboh di Facebook, di semua bahagian benda ni. Isu kontrak ni juga dapat perhatian di peringkat atasan. So mereka akan ambil tindakan seterusnya berkaitan dengan doktor kontrak, yang mana peluang untuk mereka orang kata buat for further training terhad untuk mereka sebab diorang kontrak kan. Jadi isu-isu yang berkait dengan kontrak ni berkait dengan sponsor, siapa nak sponsor dia. Kalau you not under KKM, so siapa yang nak sponsor you untuk ni semua kan. So you kena sponsor sendiri. Yang kedua, isu dia mungkin experience. Yang kerja kontrak ni mungkin you buat benda lain, you nak buat training benda lain. So banyaklah isu-isu yang berkaitan. So kalau you tanya mengapa benda ni terjadi, mungkin planning awal kita mungkin boleh dikatakan tersilap lah oleh peringkat yang sebelum inilah mengeluarkan ramai graduasi doktor. Kalau you nak mencelahkan, celahlah graduasi doktor pakar kita ni. Yang pertama mungkin pakar universiti swasta yang mengelolakan khusus kedoktoran ni terlampau tinggi sebelum ini. Saya faham ada universiti hospital yang sudah ditutup kerana masalah A, B, C dan sebagainya. Tapi isunya timbul bilangan universiti swasta ataupun universiti awan, bilangan pelajar yang tinggi perkadarannya. So tiada planning yang proper planning tak ada masa tu. So semua nak produce doktor tapi at the same time tersilap kira lebih pula. Mungkin itulah saya bincang dengan yang pihak senior pun, mungkin faktor-faktor tadilah yang menjadi punca tu. Mungkin politik masuk dalam benda-benda macam ni lah. Politik dan juga bisnes, berkait dengan bisnes keuangan. Bila you masuk politik, bila masuk keuangan, you masuk dalam sistem pendidikan kita, jadi kualiti ataupun bilangan yang sepatutnya akan terganggu. Itulah punca dia. So bila terjadi macam ni, macam mana nak settlekan dia. So yang saya bagi tahu tadi, ada perbincangan lah peringkat atas untuk memberi peluang kepada yang tidak dapat post di KKM. So mereka sekarang ni difahamkan post tu peluang tu dikurangkan daripada setahun kepada 6 bulan. So diorang mengambil langkah-langkah untuk mengurangkan tempoh tersebut lah. Bila saya berbincang dengan dekan di sini, memang step-step sudah ada diambil. Mereka cuba kurangkan. Tetapi mereka katakan mereka tidak boleh jamin lah macam kursus-kursus yang lain lah. Kursus kursus accountancy ke whatever kursus universiti, dia tak boleh menjamin automatik kerja. Zaman era sekarang ni dia tak macam tu lah, tak macam dulu. Dulu mungkin tak ramai. So bila you balik je, dia orang pegang you, dia orang hold you. Tapi sekarang ni mungkin tak macam tu. Zaman sekarang ni all courses including medicine. So a bit sad lah because cream of the crop, kita punya cream of the crop orang kata tidak mendapat peluang yang sepatutnya. Itulah. Yang keduanya ada juga question, is it really cream of the crop? Bilangan banyak sangat kan, bilangan ramai sangat. So dia orang ambil even yang
tak perfect A pun dah ambil juga. So something like that lah, isu-isu dia. So berbalik pada bilangan tadi lah, bilangan yang terlebih ambil tu. Jadi itulah poin-poin dia. So jadi antara yang saya dengar yang Prof ada share dengan kita tadi ialah ada peringkat perbincangan untuk mengurangkan tempoh, tidak silap saya tempoh posting sebagai HO, houseman. Adakah dengan memilihkan tempoh housemanship tu akan membantu graduan perubatan tu untuk menyediakan diri mereka dalam lapangan? Saya nak bertanya dengan Dr. Shazif, pendapat Dr. Shazif sendiri dengan mengurangkan tempoh waktu tu, bagaimana doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengurangkan tempoh untuk latihan siswazah ni pada saya lah, especially kalau kita bekerja di Malaysia ini, that's why sebelum ni dan sekarang ni pun housemanship-nya tempoh mungkin saya boleh ganggu je. Bukan tempoh housemanship, tempoh menunggu. Tempoh menunggu. Okay. Tempoh menunggu maksud saya. Okey. Okey, alright. So, saya tersalah konteks tadi. So, kalau mengurangkan tempoh menunggu tu melalui kaedah yang macam mana peringkat perbincangan yang telah dibincangkan tu, Prof? Ya, itulah benda-benda yang sensitif. So dia berkait dengan JPA. JPA keuangan, ekonomi. So you tahu sekarang ni dengan ekonomi kita yang tidak kuat. So dia nak create post tu problematic. Bila tak ada post, you all tak ada peluang. So tapi diorang peringkat atas try push untuk medical doktor ni, untuk doktor-doktor junior doktor untuk dapat post di KKM. So diorang cuba kurangkan post menunggu tu. Untuk buat housemanship dan sebagainya. Okey, baik. So kita sedia maklum tempoh menunggu tu sekarang ni makin hari makin lama. Okey. Dan pelajar-pelajar tu ataupun siswazah perubatan ini memerlukan dia perlu undergo ataupun melalui proses housemanship melalui sistem ataupun fasiliti KKM atau program KKM sendiri, dan baru boleh mereka diiktiraf sebagai medical officer untuk mereka pilih untuk meneruskan di sektor awam ataupun sektor swasta. Saya nak terus bertanya kepada Dr. Shazif tentang sektor swasta. Okey, peluang-peluang graduan ataupun siswazah perubatan ni selepas mereka diiktiraf sebagai medical officer, apakah peluang yang ada sebenarnya dalam sektor swasta? Sambung pula dari tadi kan. Okey. So maksudnya sekarang kita tahu satu isu yang besar sebenarnya adalah lambakan perubatan tu satu. Dan satu lagi disebutkan tidak favorable kepada doktor-doktor yang muda ni, doktor sini, mereka boleh keputusan untuk keluar ataupun dan keluarlah daripada KKM, satunya ke swasta lah, private. Pasal kalau tengok memang banyak even graduan universiti untuk perubatan every year dekat Malaysia ni, sebelum ni dalam 5,000, 6,000 setahun. Baru-baru ni yang paling latest mungkin disebabkan ada certain yang tak boleh ini dan sebagainya, dalam 3,600 per year. Okay, so from that basically around half je daripada mereka ni yang dapat posting, dan tempoh menunggulah macam Prof cakap tadi, it's either 6 months to 1 year punya duration. Okay, so bila you dah grad, tak ada masalah, you belajar pun dah lama kan, 2 tahun mungkin pre-U kan, lepas tu sama ada 5 years, ada setengah yang 6 years, 7 years, then after that you balik, kalau you overseas balik Malaysia ataupun kat Malaysia you grad. So bila grad tu you supposed to under housemanship lah. Housemanship is basically another 2 years, 3, and then after that you need to have another 2 years punya compulsory punya service as a medical officer, baru you akan dapat orang panggil full registration, kata license to kill lah tu kata ni lah. Okay, tapi basically you akan dapat, so it's 2 plus 2. So bila you dapat 2 plus baru you sebenarnya boleh keluar ke private lah, or not you won't get the license, basically the full medical MMC punya license pun. You need that first. Kalau you ada tu, then
daripada government, dia resign daripada KKM. Dia ada banyak choice. Dia ada banyak choice. Salah satunya mungkin dia boleh pergi ke, kalau contohnya dia suka bidang lecturing kan, dia suka bidang-bidang universiti macam prof dan sebagainya, dia boleh masuk ke satu lagi orang kata kementerian, which is Kementerian Pengajian Tinggi lah, KPT. Macam HUSM semua ni termasuk dalam KPT. Itu satu caranya lah, satu cabangnya. So bila masuk ke dalam KPT ni, dia akan jadi macam trainee lecturer, dan lepas tu dia boleh buat masters dan sebagainya, dan jadi pakar lah lepas tu. Okay, tapi tu belum private lah. So bila dia nak masuk ke private ni, sebenarnya dia punya ruang pekerjaan tu sangat-sangat luas sekarang ni sebenarnya lah. Dan benda ni sebenarnya kita kena tahu yang peluang tu still ada. Kadang-kadang kalau you stress sangat pun berada dalam government ke ataupun kan terlalu stres kan, tak tahu nak pergi mana, you rasa macam tak ada jalan, sebenarnya di private punya sektor sangat-sangat besar punya peluang. Antaranya lah saya share sikit. Okay, you either nak pergi medical base punya kerja ataupun you pergi non-medical base punya kerja. Okay, medical base kita pulang lah, dia akan terbuka lah kepada semua jenis pekerjaan yang ada di luar sana. And basically you ada punya doctorship lah. Cumanya rugilah the years that you spend, the sweat, the blood semua kan, orang kata kan, keluar keringat kan, keluar tak tidur tak cukup sebagainya, rugilah kalau kita tak practice kita punya medical punya knowledge. Okay, alright. So basically bila nak masuk dalam swasta ni, banyak orang nampak bila you keluar, you masuk dalam you join klinik. Okay, klinik lah macam kita biasa tengok, ada banyak klinik kat luar sana, GPs, general practice yang banyak dekat luar sana, Great City, klinik Mediveron kan, klinik apa lagi, Rahmat, Rusli dan sebagainya. Itu antara salah satu lah. Yang sekarang ni sebenarnya kita tengok disebabkan pandemik COVID ni, ada setengah yang survive, ada setengah yang gulung tikar. Seperti mana bisnes-bisnes yang lain di luar sana. Right? Nanti saya akan cerita cabaran dia lah kalau ni. Okay? So ada juga yang pergi masuk ke klinik-klinik di bawah company. Macam myself, basically bawah Top Glove. So it's another cabang yang agak besar lah, kerana sekarang ni kita tengok mainly all these big companies, dia nak their own medical system, their own medical punya services. Alright? So that is one other opportunity yang ada lah. Alright? And ada juga yang satu lagi cabang yang agak besar is basically you masuk dalam hospital swasta lah, yang biasa kita dengar. So even hospital swasta pun kalau you bukan pakar lagi, you boleh masuk as a medical officer lah, kita panggil resident medical officer. So yang ni ikutlah, kadang-kadang mostly akan base dekat emergency, dan ada setengah hospital dia mengambil juga orang kata NS train ataupun MO yang pernah train dalam ICU dan BIUS ni, dia ambil juga, kita panggil inpatient medical officer. Itu satu lagi cabang yang besar lah. Okay? Tapi tak semua hospital swasta yang memerlukan. Tapi bila kita kerja dalam hospital swasta tu, kita kena tahulah dia sama juga shift macam government hospital. Okay? Macam klinik, mungkin kalau klinik tu bukan 24 hours, then you punya working hours tu you boleh engage lah. So 8 pagi sampai 5 petang ke, ataupun petang sampai 9 malam dan sebagainya. Alright. Seterusnya antara cabang yang mungkin dia sama je lane dia, you still can use you punya medical knowledge, is basically sekarang ni orang panggil Medi-Finance. Sebagai contoh kan, Medi-Finance is basically those yang buat insurance, those yang buat takaful dan sebagainya. Saya tengok kelebihan orang-orang medical background ni yang membuat insurance dan takaful ni, basically they know the cost of medical punya issues ataupun medical punya surgeries kan, medical punya treatment dekat swasta dan sebagainya. So kita tahu dekat government memang sangat-sangat crowded, especially sekarang COVID. Memang kalau benda yang selain daripada treatment COVID ke, ataupun yang orang kata yang tak life-threatening, agak sukar pasal semua surgery dia akan postpone dan sebagainya. So kita tak nak memang mungkin terpaksa juga pergi ke private hospital. So those yang ada medical background sebelum ni, dia akan tahu berapa cost kalau contohnya pergi chemotherapy dekat private ataupun pergi buat surgery dekat private. So orang-orang ni yang ada medical background ni, kalau dia jadi orang yang orang join dengan AIA ke Great Eastern dan sebagainya, so dia ada medical insight, medical knowledge yang dia boleh share dengan dia punya klien lah basically. So itu salah satu daripada cabang dia lagi. Seterusnya boleh juga ada setengah daripada even my colleagues yang dalam drug company
satu pharmaceutical companies ataupun yang jual medical equipment sebagai contoh, because benda ni benda yang setiap hari dia nampak lah dekat hospital dulu, so it is their own language, so dia boleh nak jumpa customer dan sebagainya. So benda-benda ni mungkin agak berbeza, tapi kalau dia minat dalam untuk sales dan marketing dan sebagainya, so dia boleh masuk dalam pharmaceutical juga. Alright. Ada juga, okay, kalau contohnya dia nak buat juga masters, dia nak still pursue as a specialist, ada orang kata apa, hospital swasta yang menawarkan masters program seperti mana kalau kita tahu KPJ lah, mainly yang saya setakat yang saya tahu, yang lain wallahu alam. Tapi KPJ ada, dia menawarkan masters program sama juga yang macam dalam KKM dan KPT, cumanya dia melalui KPJ lah. So akan ada kontrak dengan KPJ, tapi you mungkin kerja dekat KPJ, tapi you attach to still to government hospital dan sebagainya. So adalah certain macam ENT, Centro, orthopedic, even surgical rasanya ada kan, general surgery dan sebagainya. So yang tu swasta. Okay, you dah masuk dalam kaki you dalam bidang swasta, tapi basically you akan jadi juga seorang specialist lah. Okay, which benda ni kita bergalakkan lagi lah. Alright, antara yang lainnya, kalau sebagai contoh ada ramai juga, banyak juga medical center memerlukan kita panggil dipanggil apa, leader in medicine. Maksudnya diorang ni jenis yang dah masuk administration part of the hospital, especially bab-bab swasta ni lah. So diorang ni mungkin dah pernah buat hospital administration punya diploma dan sebagainya. So mereka ni diperlukan bila mana mungkin satu company tu nak buat hospital sendiri dan sebagainya, mereka ni diperlukan. So itu adalah salah satu lagi cabang yang boleh mereka ceburi. Seterusnya banyak juga benda bila dia masuk dalam private ni, dia boleh buat ada diploma ataupun degree, macam contohnya aesthetics kan, orang yang nak glowing dan sebagainya kan, yang minat dalam bab-bab bukan contoh jelah botox dan sebagainya, dia akan masuk dalam degree aesthetics. So yang tu another cabang lah, especially untuk female, dia orang akan suka benda ni. And kalau ada setengah tu basically yang saya kata yang non-medical sangat lah, ada juga yang kita tengok sebenarnya even dekat overseas yang mereka ni akan jadi orang kata social media punya influencer kan. Kita tahu macam Dr. C sebagai contoh kan, dia pun private, basically dia social media punya influencer. So jadi bila jadi social media punya influencer, dia ada jelah banyak juga cabang-cabang dia kan, basically akan jadi pelakon ke ataupun produk ke, modeling dan sebagainya. Ini salah satu cabang sebenarnya, because you are a doctor, in a way basically you akan join all this macam contohnya apa, kata reality TV show yang melibatkan medical kan. So kita nampak ada credibility dekat situ lah. Macam contoh macam saya sendiri pun pernah kan terlakon kan dalam drama, because of lakonan tu, drama tu memerlukan doktor, so dia ambil lah. So itu antara cabang-cabang, banyak sebenarnya cabang yang kita boleh yang orang kalau nak masuk dalam swasta ni sebenarnya sangat banyak peluang, cumanya kena pandai cari kita punya pathway tu, and basically kena persevere sikit lah, kerana ada cabaran-cabaran yang sedikit berbeza berbanding dengan mereka yang berada di government. Okey Dr. Syazif, kalau kita dengar daripada perkongsian Dr. Syazif sendiri, kita nampak memang banyaknya peluang sebenarnya untuk untuk bidang perubatan ni sendiri. Akan tetapi betulkan saya, adakah untuk sebelum kita boleh embark into private punya sektor untuk bidang perubatan ni kan, checkpoint dia adalah license daripada MMC tu sendiri. Okey, betul so maksudnya kita still ada isu di situ. Sebab isu dia ialah lambakan graduan dan kurangnya penempatan untuk doktor ni. So saya nak berbalik kepada Prof Zamzuri sendiri. Okey, kita tahu yang isu lambakan graduan ini adalah isu nasional yang melibatkan polisi, belanjawan negara dan sebagainya. Pada Prof sendiri, pada pandangan Prof sendirilah, apakah yang sebenarnya dimaksudkan dengan lambakan graduan perubatan itu? Apakah pandangan Prof tentang situasi begini terhadap pembangunan negara kita? Okay. Very good question. It's a very important.
It's a very, very interesting question, but it needs clarification here. A lot of clarification and probably a bit of, you know, you have to understand things that behind it. What I'm trying to say here, ada dua benda sebenarnya sini. Yang lambat tu di peringkat HO, belum masuk HO ataupun you baru graduate, you know, doktor-doktor baru ni, HO ataupun medical officer, sebab lambatkan tadi kan, dia kumpul. So yang situ yang lambatkan berlaku tu. Yang kurang lambatkan tu, yang tak ada lambatkan ataupun in fact tak cukup, yang you kata tak cukup, yang doktor apa yang daripada daripada MMC complain apa semua tu, doktor pakar. So we talking about doktor pakar, specialist. So specialist biasanya macam Dr. Syafiq kata tu lah, yang you have to go for further training. So after 5 years of medical school, you have to go 2 years housemanship, and after that, normally you have requirements before going for specialty program. So for example, neurosurgery, you ada 1 year neurosurgery, you have to attach to the neurosurgical posting, neurosurgery department and general surgery department as well for 2.5 years, you know, before entering the program. So basically, it takes about 10 years, nearly 10 years before you get into the program, into the specialist program. So I'm talking about neurosurgery basically, but the rest I think are roughly the same. It's about 7 to 10 years before getting to the program. Okay, so lama juga masa tu, tempoh tu. Jadi saya nak bagi tahu sini trik dia, ada tips dia. Siapa yang berminat untuk buat untuk jadi specialist, tips dia, you pergi ke bahagian portal examination untuk pakar ni, dia ada portal dia, website dia. Nama dia apa? Official Portal Malaysian Examination Council, MEC, Malaysian Examination Council. So dia ada portal untuk MEDAC, dia panggil MEDAC, Medical Specialist Examination. So requirement semua ada kat situ semua. So benda ni you study, you tengok, dan apa yang perlu you fulfill it. For example, neurosurgery, you kena buat posting neurosurgery dahulu. So untuk dapat posting tu susah you kata kan, sebab lambatkan doktor. So cara alternatif yang kita orang fikir, you ambil exam tu dulu. You ambil exam MEDAC. Kalau you swasta, kalau you dekat dekat distrik ke, dekat klinik ke, distrik ke, tapi you minat neurosurgery, you ambil exam tu. You study on your own. It's a basic things. You can study on your own, like general surgery principle, you can read on your own. Then from that you can answer MCQ, just only MCQ, just like the rest did long time ago, 1960, 1970, they did study by their own to answer the FRCS, Royal College question. So same happen here. You study on your own, basic stuff. Your medical stuff, your medicine stuff, yeah. You study on your own, physiology, anatomy, and then you answer it. Bila you pass MEDAC, dengan then you boleh apply masuk dalam posting tu. Kalau you tak posting lagi lah tempat tu neurosurgery tu. Tapi kalau you dah posting kat situ, baguslah. Sebab you dah ada peluang dah. And then you ambil MEDAC je. Tapi yang belum, maknanya you minat neurosurgery atau you minat specialty tu, you tengok MEDAC tu. Pergi ke portal MEDAC, apa yang you perlu fulfillkan tu. I suggest you ambil exam tu, bila you pass, you tunjuk pergi ke department yang sekian-sekian tu yang you have to fulfill, tunjuk I dah pass MEDAC, syarat pertama. So yang lain tu mungkin ada requirement lain lah. So senang untuk you untuk proceed untuk benda tadi lah. So dua benda yang berbeza. Lambatkan di peringkat A, lambatkan di peringkat B. Okay, di peringkat B tu tak berlaku, dia kurang yang pakar tadi. Okay, so mengapa berlaku kurang? Itu isu yang kedua, mengapa berlakunya kurang. So berbalik kepada yang Dr. Subrahman yang komplain tadi, dia komplain sebenarnya dia punya statement dia tu, dia komplain kepada junior doktor, junior pakar yang pergi ke private cepat sangat. So itu isu dia, yang tak ada experience dah pergi ni. So itu berbalik pada perangai peribadi masing-masing. I tak boleh komplain. Semua ada perangai masing-masing. So semua ada dia punya cita rasa, ada dia punya direction dia, ada apa cita-cita dia. So basically, if you want to be the best doctors, you want to be an academician, you want to contribute a lot, you know. So maybe academician is one thing, but kalau Dr. Syafiq dia minat ke bahagian ni, so depends lah. So one thing good about be specialist ni, you pakar dalam bahagian you. So untuk jadi doktor, cream of the crop, you should be a cream of your country. So no point you be the cream of the crop and then you be macam doktor biasa sahaja. So perbezaan tu nampak perbezaan tu. Masa sekolah menengah you cream of the crop. Bila you jadi doktor, you turun balik jadi doktor biasa. Saya tak nak buat A, tak nak buat B, tak nak buat C, because kita punya perangai kita sendiri, kita punya attitude sendiri, kita punya perangai tu rasa enough for me. Now for me to settle my family, everything. So berbalik pada isu-isu masing-masing lah.
So perangai kita tu setakat tu aja. Ada yang perangai macam tu. Okay, ada juga yang perangai yang bagus. And I want to proceed further. I want to contribute more. I want to gain more knowledge kan to the specialist. The point is, yang ni tak ramai. Yang attitude macam ni. Kalau you compare dengan Western world, yang ni ramai. Compare to us. Compare to Japan, compare to Korea even now. This academician group, yang people yang high knowledge ni, they are very high numbers compared to us, Malaysian. So kita ni moderate and kita ni duk main suka, okay, kita dah jadi pakar, kita dah jadi sekian, enough for me. I don't want to proceed more. So I tengok attitude macam ni banyak berlaku. Even pakar kita sendiri, bila jadi pakar, dia kata, that's it, I dah jadi pakar. So bila orang komplain, jawab A je. Bila tak nak ambil tindakan seterusnya, tak ada perangai nak pergi ke depan. So perangai sambil lewat tu masih ada walaupun kita dah pakar. Tu berbalik pada isu perangai kita tadi lah. So I want to highlight here yang banyak yang berlaku kat negara kita yang negatif. You know why? Because in my opinion, I go straight to the point. Because we are too internally directed. Kalau you faham ayat saya, internally directed, that means kalau you pergi I punya Facebook pun you faham I punya maksud saya internally directed. Kita ada dua, internally directed dengan externally directed, ke dalam dengan keluar. So kalau saya cakap pasal you nak pergi syurga kan, semua tu internally directed untuk diri sendiri, untuk diri you. You sembahyang, you puasa, you pergi haji. So you take care of yourself. Okay, baguslah itu kan, baguslah. You buat benda, tapi kalau you buat benda tu saja, only that, you are internally directed. You buat untuk you saja. Sedangkan Nabi kata you kena treat orang lain sebagai brother juga kan. So maknanya externally directed tu penting juga. So maknanya you have to do something people around you. Dekat kampung, dekat bandar, dekat state you, dekat negara you, even the whole world. Itu externally directed yang kita kurang. In Malaysia, kita too selfish. Kita too ego. Why selfish and ego? Because we are internally directed. Our education untuk jadi internally directed. So berlakulah corruption. You tengok sekarang ni yang politician semua berlaku corruption. Politik masuk semua dalam education apa semua. Because semua money orientated, materialistic world. So we shifted to the materialistic world now. Kita punya spiritual world sudah kurang, sudah out. Mengapa jadi begitu? Sebab education kita. Kita punya education, kita expose kepada internally directed, nak dapat A semua kan. Tapi kita kurang spiritual. Mengapa daya spiritual tu kurang? Tu saya nak bagi tahu. So internally and externally directed, you kena faham benda ni. Okay? Bila internally directed, you akan shifted jadi untuk you aje lah, untuk you, untuk keluarga you je lah. Yang banyak berlaku pada professional kita, even professional. Kalau you tengok orang kerja kampung, kerja kat sekolah pun, dia mungkin ada dua, internally, externally directed. Dua-dua ada sekali. Dia sanggup bekerja cuci tandas, cuci ni untuk anak-anak kita untuk belajar. So dia bangga dengan budak ni dapat jadi doktor. Budak ni. So dia internally, externally directed. Tapi setengah pakar ni, kita pun, walaupun dah jadi pakar, tapi kita internally directed tu too big, too huge. So bila ada problem sikit, I tak nak solve this problem. You yourself tak nak pergi meeting pun duduk tidur. Meeting pun tak bersuara, senyap je. So benda-benda macam itulah. Kita punya perangai actually is our attitude. Not just only here in Muslim countries. Why I say that? Go back to our basic, simple basic. So bila you macam mana you nak tengok externally directed, you nak buat benda tu untuk orang lain, bukan untuk you dah, untuk orang lain. Macam mana? Kan? Externally directed. Ini penting untuk academician, ini penting untuk professional, ini penting untuk those in professional world. Dia kena ada dua, internal, external, day and night, male and female, you know, kaya miskin, duality, always duality. Kalau you imagine, kalau no night, no day. If no day, no night, always dua. Laki perempuan laki, tak ada laki je, laki tak ada, no way. So kena ada dua. So satu internally, yang kedua externally. So bila externally tu yang you jadi kurang ego, ilmu kurang ego. Bila you externally directed, you kurang ego, kurang selfish. So macam mana nak jadi macam tu? Ilmu spiritual. Bila kita kurang ilmu spiritual, kita akan deviate ke arah corruption, materialistic world. Setakat tu je. Kita nak buat setakat tu je, tak nak buat benda lain. Setakat tu. Bila kita dah pakai, dah expert, setakat tu je. So kita punya mentality setakat tu sahaja. Okay. So tak ada shifted. So spiritual world, maksud saya ilmu yang orang tua-tua dulu dah tinggal kepada kita, tapi kita tak take care of it. Ilmu roh. Ilmu
itu penting, ilmu ruh ni untuk mengenal diri. Bila you kenal diri, you punya perspektif different. You punya perspektif, you punya attitude bila untuk you bekerja akan lain. Bila you tengok in that perspective, you are different. Maknanya dia kalau internally directed or day knowledge, you tengok diri you wujud. Diri you ada. You kena usaha, kena rajin. Okay? You kena usaha. The opposite side, day and night knowledge, you view yourself tak ada, you tak wujud. Yang wujud Tuhan je, Maha Esa. That's the word come out, Maha Esa. The rest only shadows. Kalau you pergi ke quantum physics, ilmu quantum physics, dia ada dua benda. Atom can exist in duality, either wave or particle. So kalau you tengok meja tu wujud, particle. Kalau yang kedua, ilmu kedua, meja tu juga wave, energy, hayat energy. So you tengok energy, meja tu sebenarnya tak wujud pun, energy je wujud. Sebenarnya meja tu tak ada pun. Itu quantum physics. Mak Saleh tahu ilmu ni, quantum physics, dia orang tahu. So they say the world is illusion. Tapi dia orang tak tahu, tak apply ke kita punya ilmu spiritual. So illusion tu, mengapa illusion? Mesti ada sebab, ada purpose of illusion tu, untuk kenal, untuk tahu dan kenal. Mungkin orang-orang yang sini kat sini mungkin tahu apa yang saya beritahu kat sini. Apa yang saya maksudkan dengan ilmu malam ni, ilmu yang kedua ni. You pandang diri you tak wujud, tapi Maha Esa je wujud. Sifat 20. Bila you tengok semua sifat 20. You bercakap, you mendengar, bukan sifat you tu. Nah, setengah orang kata dia bagi pinjam. Adakah ayat kata bagi pinjam? Tak ada, tak pernah dengar pun dia bagi pinjam kat you. Adakah Al-Quran kata sifat 20 tu beri pinjam kepada makhluk? Tak pernah dengar beri pinjam. So bila you tengok macam tu, semua sifat 20, kalau you tutup mata you, sebenarnya yang semua tu dirinya sahaja. So bila you ada pandangan dua, siang dan malam, you rajin, you berusaha, you kuat berusaha. Yang kedua, you tak wujud, you tak ada selfish, you tak ego. Bila combine dua tu, you are perfect. Hard work, not selfish, no ego, no corruption, you are at the top of the world. You can go beyond the world, at the world stage, at the world level. You tak main dekat kampung level. Because you view the world is differently. You view the world differently. You view Japanese people differently. You view Korean people differently. You view Malay people differently. So that's what lacking now. I think this knowledge has been ignored for years and years. Okay, so that's what I think important. Internally and externally directed. Bila you ada macam ni, bila you ada sikap macam ni, whatever you do, you jadi academician kan, you akan jadi the best. You want to teach student. You don't want to miss the class. You want to teach the best knowledge. You akan kaji, tambah you punya slide tu, PowerPoint tu, takkan yang sama saja. Okay, ada yang komplain PowerPoint sama, into 10 years sama saja. Okay, so bila you ada sikap-sikap macam ni, you berubah. You punya view different. Tapi yang problem sekarang ni, tak ramai bilangan profesional kita yang bersikap macam ni, tak ramai. Features tu, attitude tu ada di orang barat, ada orang barat. Walaupun dia tak tahu ilmu spiritual, tapi features tu ada. Dia tak ego, dia tak selfish, dia suka ni sebab dia fikir my life here, what is my jasa je dia. Yang kedua, dia passion. Orang putih dia passionate. Passion dekat kerja dia. Yang kedua, bila saya mati, apa jasa saya kat sini? Dia orang fikir macam tu, apa jasa dia? So jasa-jasa you apa? Jasa-jasa you peringkat kampung, peringkat negeri, peringkat state, apa jasa you? Ataupun jasa you untuk bagi anak bini, bagi nasi, bagi tu je. You punya jasa you. So setakat tu saja, nampak? So that's my point about apa? Kita punya direction sekarang ni, I think is in the wrong in the wrong direction. Okay, tapi kita boleh improve. Sebenarnya kita punya pencapaian taklah teruk sangat. Kita boleh improve. Okay? Okay, Prof. Prof ada cakap yang pada saya, betulkan saya kalau saya silap, pada saya yang internally directed, externally directed itu adalah somebody yang already in professional ataupun dalam field tu sendiri, ataupun kita nak masuk tu pun kita kena dah readily equip ourselves with that internally directed ataupun externally directed punya karakter yang mana akan membantu kita untuk kita go further dalam kita punya bidang-bidang yang kita nak ceburi. Berbalik kepada persoalan tentang lambakan graduan tu ya. Benda tu kalau you ada peringkat awal lagi bagus. Kalau you ada peringkat awal lagi bagus. Kalau you dah ada masa muda lagi bagus. Okey, berbalik kepada isu lambakan graduan ataupun siswaza perubatan itu sendiri di peringkat undergraduate studies.
yang kita nampak sekarang ni menjadi satu kebimbangan yang besar kepada pelajar-pelajar perubatan ataupun pelajar yang nak meneruskan pengajian di peringkat ataupun di bidang perubatan. So Prof ada cakap tadi tentang ada dua sites yang kita perlu tengok. Satu site lepasan ijazah perubatan dan lagi satu site siswazah yang nak menerus ke peringkat kepakaran specialist. Okey. Pada peringkat specialist tu mungkin belum lagi yang kita yalah kita nampak pada apa Prof punya perkongsian tadi kita masih lagi kurang. Okey, disebabkan mungkin ada isu-isu ataupun karakter-karakter kita yang masih belum dia berkait rapat sebenarnya. Bila you kurang you ada pakar tapi ramai pergi buat benda lain. So you nak train yang baru tu tak ramai lah. Contoh neurosurgery. Dulu ada 5 lecturer. So at the end of the day semua pergi private, tinggal 2 orang saja. So dulu ambil 15 orang. So bila tinggal 2 orang, kita train 4 orang je. You see it's interrelated. Bila doktor academician di universiti tu ramai, you boleh train more. Okay? Tapi isunya academician tak ramai. Di universiti tak ramai. Bila tak ramai, kalau you ramai okey lah. Ramai dan attitude-nya bagus, lagi bagus. Tapi ramai attitude tak bagus pun tak bagus juga. So ramai, attitude bagus, you boleh train more. Tapi yang problemnya, you tak ada pakar tak cukup. I'm talking about yang training ni, trainer training. Pakar di universiti tak cukup. Bila tak cukup, you tak boleh train bilangan yang ramai. Bila tak boleh train bilangan yang ramai, pelambakan berlaku di MO tu. Pelambakan. Dia interrelated. Dia macam tali satu tali tu. Bila kurang di academician, tak ramai yang boleh train tu. Dia boleh di-train. Faham. Okey, baik. Alright, terima kasih Prof. So kita nampak itu cabaran semasa berada di sektor awam ataupun peringkat MMC sendirilah. Itu cabaran MMC untuk menangani ataupun menghadapi isu lambakan graduan ni. So nak bertanya kepada Dr. Shazif tentang cabaran di bidang swasta, sektor swasta pula. Bagaimana Dr. Shazif boleh kongsikan dengan kita apakah cabaran untuk bidang perubatan di sektor swasta? Bismillah. Cabaran di bidang private ni atau bidang swasta ni mungkin agak sedikit berbeza lah bila mana kita berada di dalam government system ataupun kementerian pengajian tinggi macam di hospital universities. Dia mungkin kita kerja ataupun kita training tu berdasarkan apa yang kita dalam department mana lah. Sebagai contoh kalau kita buat surgery ataupun neurosurgery dan kita akan terus buat apa yang kita kena training kan, macam tadi Prof cakap tadi dalam 7 tahun at least 10 years kalau neurosurgery itu sendiri. Cumanya bila masuk dalam bidang swasta ni dia lebih kepada apa yang saya notice sendiri bila saya masuk dalam bidang swasta ni. Contohnya bila you masuk dalam klinik, walaupun you kerja macam kerja biasa saja, macam mungkin kerja owner klinik tu beri gaji, tapi you need to have other soft skills ataupun kemahiran yang lain yang antaranya yang mungkin you takkan dapat bila mana you houseman ke ataupun you tengah buat MO-ship ke di government hospital. Sebagai contoh kan, kalau kita buat berada di dan kita tahu sekarang ni especially even klinik-klinik swasta yang seperti orang kata cendawan selepas hujan kan, banyak kan kita tengok dalam kadang-kadang satu baris tu ada 3-4 klinik swasta kan. So bila COVID terutamanya orang pun mungkin patient pun tak ramai, so you need to adapt to the situation and then basically it's a business punya model kan yang sebenarnya kita tak belajar mungkin semasa kita berada di universiti atau masa kita houseman atau MO pun kita tak belajar benda ni. Which is interesting, all this business punya part, you need to have marketing, you need to have kena tahu sales macam mana, you kena at least ada basic finance punya knowledge. So benda-benda ni antara cabaran yang awal-awal bila kita menapak dalam bidang swasta ni, kita mungkin akan jadi culture shock. Pasal sebelum ni kita kerja, contohnya houseman, datang 6 pagi, review patient, lepas tu present dekat medical officer, and then medical officer pula present dekat specialist. Lepas tu bila habis round, kita ambil darah, buat ambil ni report dan sebagainya. So balik pun itu habis tu, bila habis kerja tu pukul 6 ataupun malam ke,
kita berhenti di situlah, lepas tu kita rehat dan sebagainya. Okay, tapi bila kita berada dalam contohnya di klinik kan, ataupun mana-manalah, kalau macam kita masuk dalam bidang bisnes ni, dia satu spektrum yang agak berbeza kan, tapi dia menarik lah kepada mereka yang mungkin minat cabaran-cabaran ini. Dia akan jadi satu benda yang menarik, because it makes you, orang kata apa, street smart, kan. Mungkin doktor ni dia dah bijak kan, in a way basically dia dah ada ilmu lah, medical base basically. Tapi bila nak jadi street smart tu, ataupun nak hidup dalam keadaan mungkin dia kena adaptation swasta kan, bila private, dan dia perlu ada banyak saingan, especially ada banyak saingan lah, terutamanya bila banyak klinik-klinik GP dan sebagainya, banyak sangat saingan. So basically benda ni you need to, satu adaptation tu sangat penting, tapi you kena berani untuk menongkah segala jenis cabaran ni lah. And one of it basically you need to find new knowledge, ataupun you learn from experience. Maksudnya even though bila you masuk dalam swasta ni, basically you need to have a mentor kan. You need jumpa orang-orang yang mungkin dah lama dah otai dalam private ni. You need to tanya kan, sebagai tanya diorang kan, ask them to guide you. Kalau you buat sendiri, mungkin you akan termasuk dalam golongan yang gulung tikar jugalah. Alright, okay. So antara ni juga, antara cabaran bila masuk dalam private ni is mungkin the management side. Kalau kita tengok contohnya kalau di government ataupun di hospital universities, biasanya early stages tu mungkin medical officer, lepas tu bila trainee pun mungkin tak masuk sangat dalam bidang administration sebagai contoh, ataupun management, all this HR dan sebagainya. So bila masuk dalam swasta ni, benda tu is one of the things which is important lah. You need to have the management skills, you need to have the leadership skills. Dan biasanya benda ni kalau dekat government dan sebagainya, dia bila you dah senior sikit, then you akan pegang macam prof, HOD kan, dekan dan sebagainya. Tapi bila kalau you masuk private ni, basically at the early stage pun you kena basically ada that management punya skills and basically leadership punya skills. Contoh macam klinik simple je, klinik biasa, klinik GP, you need to basically manage your staff kan, walaupun staff you 2-3 orang, you need to manage them kan, HR punya knowledge kan, and then you kena tengok dia punya welfare dan sebagainya. So benda ni satu benda yang baru, kalau orang yang tak biasa, dia mungkin tercudas lah, tapi basically it's a cabaran yang sebenarnya berada dalam private punya sektor. Okay, antaranya yang lain mungkin dia banyak juga kepada macam soft skills sebagai contoh. Bila kita masuk dalam business ke ataupun klinik, you need to have this, orang kata buat macam mana nak buat video kan, kita nak attract patients ataupun kita nak give back to the society kan. In a way is basically kita nak empower lah, basically from our medical knowledge yang kita ada, kita nak share to the society kan, mungkin kita ada lebih masa tu kan. So benda soft skills ni macam contohnya bercakap dengan orang kan, bercakap dengan patients, ataupun membuat video kan, buat video-video yang menarik dan sebagainya, supaya kita nak empower sebenarnya orang dekat Malaysia ni, especially tentang medical knowledge tu kan. Dia orang need to have, because we always preach kan, prevention is better than cure, prevention is better than cure. So benda-benda ni sebenarnya saya rasa bila masuk dalam swasta ni, dia lah boleh jadi satu cabaran where mungkin tak biasa buat benda ni, mungkin sebelum ni mungkin sibuk kan, tak ada masa, tapi bila you masuk dalam swasta mungkin you kena buat benda ni. Even specialist pun banyak dalam di all this hospital swasta kan, dia orang pun terpaksa basically melakukan benda orang kata marketing lah, dia kena marketing themselves for patients dan sebagainya. Okay, dan seterusnya mungkin antara cabaran juga adalah negotiation skills lah. Okay, so contohnya lah, okay, sini saya ambil, mungkin contoh saya ambil untuk bila kita nak try sesuatu yang baru di private punya sector, tak kira lah kita masuk dalam klinik ke ataupun hospital swasta, negotiation skill ni penting. Masa contohnya bila kita nak tengok kita punya salary macam mana, kita nak tengok kita punya working hours macam mana kan. Pasal setengah-setengah orang bila dia masuk swasta ni, mungkin dia nak the freedom of time, mungkin dia suka buat volunteer work kan sebagai contoh, ataupun dia suka buat benda-benda yang mungkin dia rasa mungkin lebih memberi kepada masyarakat kan. So dia kena awal-awal bila dia start kerja tu, basically negotiation skill tu sangat-sangat penting lah. Basically benda ni kena ada bila semakin
semakin experience dia, mungkin dia dah di government tu dah 10 tahun kan, so basically kena ada orang kata keupayaan untuk sell diri dia and basically negotiate with the CEO ataupun with the owner of the company itself lah. Mungkin benda ni benda-benda yang mungkin cabaran lah bagi seorang doktor. Alright. Dan seterusnya mungkin bila kita berada dalam private sector ni sangat berkait rapat dengan orang kata personal relationship. Maksudnya kita personal relation, public relation, PR kita sangat-sangat kena orang kata wow kan, kena extravagant kan, because basically kita nak berjumpa dengan pesakit dan kita nak pesakit tu kita boleh treat dengan well kan, kita mungkin ada lebih masa, kita boleh treat dia orang dengan lebih menyeluruh kan, kita boleh bertanya kan family dan sebagainya. That's why kalau kita tengok sebenarnya konsep general practitioner ni, kalau kita dekat overseas kan macam ke island semua, basically dia family practice. Okay, maksudnya dalam satu kawasan tu ada satu ataupun dua sahaja klinik di mana all the penduduk di sekitar klinik tu akan pergi. Tak kira, kadang-kadang bergenerasi, maksudnya dia punya tok pun pergi dekat klinik tu jumpa doktor tu, anak-anak dia pun sama, cucu-cucu pun semua sama. So basically benda tu basically kita punya PR lah, how we present ourselves dekat in the world yang mungkin banyak competition lah. Alright. Dan antara cabarannya juga because it's a business kan, kadang-kadang it's a bit lucrative, especially masa COVID ni. Kalau you perform, you boleh adapt, then you will go further. Tapi kalau you mungkin tak boleh nak adapt, then mungkin you akan gulung tikar. So that's why dia agak berisiko. Dia macam tu lah, buat bisnes ni semua ada risiko kan. Kadang-kadang you boleh untung berpuluh-puluh ribu, ataupun kadang-kadang you boleh rugi kan, ataupun boleh menyebabkan you tak ada pekerjaan sendiri. So basically benda-benda ni antara cabaran lah saya lihat sebagai seorang yang mungkin baru nak masuk dalam bidang private ni. Dia kena banyak orang kata skill-skill tambahan ni lah yang mungkin kita tak dapat ataupun kita tak sempat nak praktis sebenarnya sangat bila kita berada dalam government sector. Okay, alright. So saya nampaklah cabaran dia bila kita berada di sektor swasta ni kan. Macam Dr. Shazif share dengan kita, perlunya ada skills tambahan yang perlu komplement keupayaan kita untuk berada di sektor swasta, yang mungkin dia punya demand dia berbeza berbanding dengan sektor awam. Okey, saya nak berbalik kepada Prof Zamzuri tentang cabaran di sektor awam itu sendiri. Kalau sebentar tadi Prof ada cakap tentang kekurangannya tenaga pakar ataupun kepakaran, pakar-pakar kita yang berada di sektor bidang perubatan ini yang berkait rapat dengan puncanya berlakunya kekurangan ataupun lambakan graduan siswazah perubatan, dan kekurangan penempatan. So saya nak tertarik untuk kongsikan ataupun nyatakan artikel daripada Sinar Harian bertarikh 14 Julai 2021 yang bertajuk Malaysia akan kekurangan doktor pakar. Malaysian Medical Association MMA berpandangan bahawa negara bakal kekurangan tenaga pakar dan berdepan sistem kesihatan yang mundur pada masa hadapan. Presidennya Datuk Dr. Subramaniam Muniandi berkata, keadaan itu boleh berlaku jika ramai doktor-doktor muda meninggalkan perkhidmatan awam. Jelas beliau, apabila tenaga pakar semakin berkurangan pada masa depan, maka hospital-hospital baharu tidak boleh dibuka dan memberi kesan kepada rakyat. Okey, bila kita tengok pada statement ini, kita nampak yang yes, kalau sama seperti yang Prof kongsikan tadi, kalau kita punya tenaga pakar kurang, macam mana kita nak prepare ataupun kita sediakan facilities medical yang baru. So apa pandangan Prof terhadap apakah strategi-strategi yang sepatutnya kita laksanakan untuk kita bantu, kita sediakan tenaga pakar yang cukup supaya kita boleh create new facilities dan kita boleh tangani isu-isu lambakan graduan. Terima kasih. Macam saya kata tadi lah, yang benda ni yang Dr. Subramaniam tu kata, dia menekankan kepada doktor pakar. So concern dia doktor pakar. So statement itu doktor pakar yang kurang. So mengapa doktor pakar kurang? So ayat dia tu sebab lari daripada KKM kan.
So mengapa dia lari pada KKM? Mungkin KKM tak bayar banyak ke, gaji kurang ke. So tak macam Korea. Korea punya gaji specialist dia tinggi. Negara developed country memang tinggi gaji dia. So berbalik pada isu pada peribadi tadilah, apa yang you nak dalam hidup you lah. Kalau you nak duit, you go to the private ke, you buat benda lain ke, business ke, whatever lah. So depends on individu lah, macam saya kata tadi, depends. So itu satu benda. So maksud statement dia tu, doktor pakar yang kurang. So doktor yang berlambat tu dekat HOMO tu banyak sebabnya kesilapan tadi lah. Yang pertama kesilapan politik apa semua yang apa kita punya perancangan sebelum ni, terlampau banyak universiti itu yang pertama. So sekarang ni dia dah kurangkan benda tu, dia dah ambil tindakan pada benda tu. So yang banyak pun sekarang ni dia dah kurangkan, cuba ambil step untuk kurangkan tempoh posting apa semua tu. Okey, step-step tu dah ambil dah. Saya dah terangkan tadi kan. Okey, berbalik kepada doktor pakar yang kurang. Doktor pakar yang kurang tu balik pada isu yang saya dah explain tadi lah. Berbalik kepada apa yang you nak lah, diri masing-masing lah, peribadi masing-masing. Apa ilmu yang ada dalam diri you lah. Ilmu siang dan malam ke, ilmu internally, externally ke. Kalau you ada yang tu, maknanya dia, you faham lah apa maksud, apa, untuk jadi pakar ni, you kena buat macam ni, kalau you nak ni, you train sebelum you pergi tu mungkin you train ramai-ramai dulu baru you pergi. Ni tak ada train siapa-siapa lagi pun dah pergilah. So macam itulah maksud saya, benda-benda macam ni, benda balik kepada sifat peribadi doktor tu sendiri. So sifat peribadi doktor tu sendiri, individu tu sendiri dibentuk masa sekolah rendah, masa keluarga dia sendiri, masa sekolah menengah dia sendiri. So materialistic world dah start masa kat situ lah. So kita punya direction dah diverted to the materialistic world. So kita punya ilmu spiritual dah kurang lah. So bila kita shifted ke ilmu doktor pakar tadi, yang spiritual tu kurang, dia punya direction tu lebih kepada materialistic punya ideologi. Dia tak nak berjasa tu, perkataan jasa-jasa pada saya, jasa-jasa kepada rakyat, jasa-jasa kepada negara, kepada dunia. Dengan menulis paper-paper tu jasa you. Kalau you mati, paper tu pun ada lagi. Kalau harta you hilang lah. Paper-paper ilmu tu digunakan pakai oleh orang Jepun, orang Korea, ilmu you tu. Itu penting. Ilmu tu bawa sampai ke mati. Tapi orang nampak kereta Mercedes, orang nampak bangunan tinggi besar, rumah besar. It's not only that. So that's why I said both important. Internally, externally important. Kalau you ada satu je, sengit. You tak boleh externally saja, mampus lah kan. Anak bini nak makan apa kan. Kita ada tanggungan sendiri juga. So dia kena balance ilmu day and night tu, ilmu siang dan malam. Orang kata syariatin hakikatun, ilmu kenal diri. Ilmu kita ada dan ilmu kita tiada. Maha Esa yang only ada. So bila you ada macam tu, bila ramai doktor pakar macam tu, yang bersifat macam tu, yang berilmu macam tu, I think most of them will stay untuk teach. Dia akan berusaha untuk dapatkan lebih ilmu lagi. Yang problemnya, dia orang tak ada ilmu tu. Dia lebih pada materialistic world. So dia cabut lari lah. So bila tak ada ilmu spiritual tu, dia orang cabut lari lah. So bila dah jadi, dengan gaji pun kurang, government bagi gaji kurang pula tu, lagilah dia orang lari kan. Sebab gaji dah kurang. So dia orang cabut lari lah. Kita orang faham lah. Kalau saya kalau tak ada ilmu malam, saya kata bodoh lah saya duduk dekat USM, gaji pun rendah, dah 10,000. Kalau pergi swasta, saya dapat 90,000, 100,000. So, but I think it's not money, just only money in this world. Money is not everything. So actually jasa-jasa you is everything. So bila you berperangai macam tu, bila you ada sifat macam tu, jadi you boleh so yang problemnya diri you sendiri yang problemnya. Sistem tu okey dah, sistem dah ada, hospital semua dah ada, facility semua dah ada. Tapi kita punya peribadi tu yang problem sebenarnya. Bukan orang lain. Don't show to others is the problem. We ourselves is the problem. You have to identify that. Okay, kalau you compare dengan European dengan Western, I've been in 10 years, 20 years overseas. Yang bagus-bagus, dia orang punya majority tinggi. Yang bagus-bagus yang bersifat macam tu. Ada yang materialistic, of course lah. Ada juga. Tapi yang bersifat materialistic and also not selfish, not ego, hardworking, and they willing to sacrifice, tinggi sana. They willing to teach, tinggi sana. Itu konsep saya. So kalau you nak selesaikan isu ni, sebenarnya problem dekat diri kita sendiri. So bila you stay dekat training center, you boleh train more, and because of that you boleh buat hospital baru, training center baru, specialist center baru. Yang kedua problem kat Malaysia ni problem distribution. Hospital specialist banyak di bandar-bandar besar.
So mereka kecil tak ramai. So tu the problem. So that's why kalau yang mature tu dia akan fikir I nak ada still kaki KKM because I want to treat the poor people. Because I don't want to treat just only rich people. So dia yang fikir panjang tu, my life I want to also contribute to the poor people. Don't say you kaya tak boleh you tak boleh contribute. You boleh contribute. Donate duit yang kalau you ada duit banyak ke donate facility untuk hospital, beli MRI, beli CT scan. Jangan buat masjid je. Masjid beratus masjid. So buatlah bagi donation hospital punya facility juga. So duk fikir masjid. Kalau you pergi jalan masjid ada 10 masjid tepi jalan tu. Okay, you tak nampak benda-benda macam ni, benda-benda yang you contribute untuk indirectly untuk pesakit ni, facility macam ni. Terutama zaman era sekarang ni. Yang poin yang ketiganya, not just only medicine. Kalau mak bapak ada sini, you have to focus on Revolusi 4.0. Revolusi 4.0, medicine, ibu bapa kata dah ramai dah crowded. So actually computer science also important courses, you know. Some other courses are very important, and then they open new chances. Kalau anak-anak you ada yang minat arkitek, tak ramai minat arkitek yang boleh buat arkitek sebab dia perlukan special skills, special attitude, special arts. So benda tu field tu tak ramai. Lepas tu computer science booming now, computer scientist. So benda field yang macam ni you should shift back, you should go back. Selain pada course-course yang baru nantilah. Revolusi 4.0 is about automatism. You dah start ada dah IT automatism. You tekan butang semua keluar. Masak pun semua tekan butang semua, kari ke apa semua dah keluar dah. Nanti robotik. So, Revolusi 4.0 kan, 4.0 automatism, IT, super computer, big data, so all this stuff. So you are going in that way. Revolusi 4.0. So medicine ni masa era dulu mak bapak kata tengok doktor ni gaji banyak lah, bagus lah jadi doktor ni. So kalau mak bapak ada sini, you have to think also other courses. Other courses is a big chance, it's a big play, it's a big game, it's a big chances, opportunities. Sekarang ni memang booming area IT ya. Okay, So alright. last kali mungkin saya nak bagi tahu lah, nak tanya you Baim, you faham apa itu ikhlas? Okay, ikhlas memberi ataupun membuat sesuatu tanpa mengharap balasan. Betul ke, Prof? Yeah, that's the keyword. Buat apa-apa tanpa mengharap apa-apa. That is ikhlas. Okay, you have to bear that mind. Ikhlas bermaksud buat apa-apa tidak mengharap apa-apa. Okay. Alright, thank you so much, Prof. Yes, kita nampak lebih jelas. Okay, isu lambakan graduan ni, dilema mereka, hala tuju macam mana ni, semua berkait rapat antara satu sama lain. Sama ada senior ke junior ke, semua berkait. Dan peringkat-peringkat orang polisi, political intervention pun sama terlibat sama dalam isu-isu ini. So sangat menarik. Okay, alright. So saya nak bertanya pula dengan Dr. Shazif. Okay, kita nak tanyalah kenapa doktor-doktor muda ni, okay, lepas habis dia complete je HO dia dah dapat license daripada MMC, ramai yang gemar untuk ke sektor swasta. Even tak sampai dia praktis lama dekat sektor awam, dia akan terus nak ke sektor swasta. Apa yang menarik sebenarnya sektor swasta ni? Adakah sektor swasta ni mengalami lambakan doktor juga? Kita nak tahu itu juga. Okay, apa yang menarik dalam sektor swasta ni kan, mungkinlah ramai doktor-doktor muda ni yang minat untuk pergi ke sektor swasta. Sebenarnya itulah, apa-apa pun you need to go into the private sector, then you will know. Okay, tapi antara orang kata idea yang ada untuk mereka-mereka ni, doktor-doktor muda ataupun pakar-pakar muda masuk ke dalam sektor swasta, is one of it is basically the freedom of time sebagai contoh. Okay, pasal kita tahulah, especially masa zaman sekarang ni, masa COVID ni, bagaimana kita punya doctors, frontliners semua kerja memang lebih masa kan, lepas tu kalau ada team yang kena COVID, dia kena cover, dia kena on call 2 hari straight kan, ataupun on call sehari straight dan sebagainya. Benda ni berlaku. So bila antara yang mungkin saya rasa main factor bila dia masuk ke dalam sektor swasta ni adalah dia nak freedom of time tu lah. Okay, which actually secara realitinya doesn't happen seperti yang disangkakan jugalah. Macam kita tengok even masa sebelum ni mungkin saya berada di salah sebuah hospital swasta juga.
Dan kita tengok doktor-doktor ataupun konsultan specialist ni sebenarnya kerja lagi macam lebih masa berbanding dengan mereka yang berada di government lah. Tapi the idea is especially kalau yang muda-muda ni mungkin nak freedom of time tu. Maksudnya kerja tu dan kita tengok sekarang ni ramai juga doctors yang buat freelance, kita panggil freelance, maksudnya ada kerja dia kerja, kalau dia tak nak kerja dia tak kerja lah. So maksudnya dia buat benda yang dia suka nak buat. So bila dia ada freedom of time ni, so mungkinlah dia boleh spend more time dengan family sebagai contoh, and then dia ada banyak masa dia nak buat dia punya extracurricular punya aktiviti lah, sebagai contoh lah, kalau contoh dia nak buat diving ke, nak hiking dan sebagainya, so lebih banyak masa berbandingkan mereka yang mungkin belum berada di sektor swasta lah. Dan antaranya yang keduanya, seperti mana yang Prof bagi tahu tadi jugalah, basically is financial freedom. One of it yang mungkin diorang nampak bila masuk ke swasta ni, dia punya financial capacity is higher lah compared to kalau berada di government. It depends on basically niat masing-masing juga. Alright, tapi kalau mungkin dia rasa okay, dia pergi swasta ni dia gain, dia dapat lagi banyak in terms of salary, so dia boleh give away more to the society. So dia boleh banyak lagi dia punya sedekah, dia banyak lagi dia punya donation dan sebagainya. So because memang even pakar pun kita nampak berkali-kali ganda kan, kalau orang yang berada di government dan orang berada di swasta akan berkali-kali ganda. Macam tadi Prof cakap lah, kalau dekat ni mungkin 10,000, tapi kalau dekat swasta mungkin sampai boleh 90-100,000 sebulan. Okay, itu bukan setahun, sebulan kan. So sangat berbeza. So antara yang mungkin diorang minat nak masuk ni is basically bila dia masuk, dia boleh mendapat mungkin financial freedom tu dengan lebih cepat lah. Dan bila dia ada financial capacity tu, in a way basically it can help the economy, especially kita nak tingkatkan kita punya ekonomi putra lah, atau ekonomi Muslim kita sendiri. Okay. Yang seterusnya, ada setengah bila dia masuk dalam swasta ni, dia nak belajar banyak benda yang mungkin a bit tak medical related lah. Mungkin kalau susah, kalau macam contohnya even kalau buat master dan sebagainya, agak time tu tak banyak untuk belajar betul-betul yang lain sikit daripada medical. Contohnya nak belajar language lain ke, macam ada yang nak masuk dalam bidang fitness industry ke, nak jadi macam personal trainer ke, nak belajar sports science dan sebagainya. Benda-benda ni mungkin dia ada banyak lagi peluang bila dia berada dalam swasta tu lah. And again, it comes back to your freedom of time tu lah. Basically you can belajar banyak lagi sub-sub specialty yang ada. Okay, dan seterusnya mungkin antara idea yang dia ada is basically is less stressful lah. Tapi it depends on how you bring yourself in the private punya world lah. Okay, so mungkin kalau you pandai jaga you punya relationship, you pandai jaga you punya business, you pandai jaga you punya klinik, mungkin it will be less stressful. Tapi ada setengah mungkin because it's business punya type punya pekerjaan, mungkin dia akan jadi lebih stressful daripada mereka-mereka yang undergo masters ke ataupun undergo housemanship dan sebagainya. Alright. Dan antaranya ada juga ramai yang masuk swasta ni pasal dia orang rasa dia orang boleh banyak lagi buat, macam dia banyak lagi time untuk buat macam volunteer punya work. Okay, dia boleh banyak buat relief mission kan, sebagai contoh suka pergi overseas ke Cambodia ke mana-mana lah. Dia rasa mungkin bila dia banyak time ni and then mungkin dia ada banyak financial capacity ni, basically they can contribute more to the society ataupun dekat overseas lah, orang Muslim di luar sana juga. So tu antara lah benda-benda yang mungkin menarik dalam private sector ni. Tapi apa-apa pun basically bila dia berada dalam private sector, then dia will know lah, masing-masing ada dia punya journey masing-masing. Dan cara kita basically menyelesaikan kita punya cabaran dan kita menghadapi segala bentuk cabaran yang ada di depan kita tu akan justify lah whether kita punya idea untuk masuk dalam private sector ni sama ada ianya satu benda yang hikmah ataupun sebaliknya. Tapi semua benda yang berlaku tu basically ada hikmah lah. Basically sama juga macam Prof cakap tadi, either you internally ataupun externally directed, itu yang penting dia basically you punya niat tu basically. Alright, Dr. Shazif, antara soalan saya tadi ialah dekat sektor swasta ni, ada tak berlakunya lambakan doktor? Betul. Kalau ikut statistik yang baru, 2/3
of doctors yang ada kat Malaysia ni berada dalam private sector dan only 1/3 berada di government sebenarnya. So memang berlaku lambakan lah. So that's why sekarang ni mungkin ada COVID dan sebagainya, ada ramai kita nampak even sekarang ni ramai freelance punya locum doctor. Maksudnya dia tak attach to mana-mana klinik tapi dia buat freelance saja. Maksudnya bila-bila dia kerja dia kerja. So memang berlaku lambakan tu, dan juga even pakar pun berlaku lambakan. Tapi biasanya pakar-pakar kalau dia nak resign daripada government, dia akan dah ada spot dekat any hospital swasta baru dia akan masuk lah. Tapi lambakan tu still berlaku in terms of mungkin doktor-doktor yang tidak ada kepakaran atau sub kepakaran lah. Okay, alright, noted. Thank you so much Dr. Shazif. So saya ada dapat soalan daripada Facebook ni lah, daripada Fuaidah Harun. Saya rasa soalan ni saya nak tunjukkan kepada Prof. Soalan dia berbunyi, okay, dia bagi statement dulu. Dia semangat nak jadi specialist ni tetapi sekarang dia kontrak. Okay, dan dia nak minta pandangan jugalah. Pandangan yang mana satu okey, nak masuk ke university hospital ke ataupun hospital swasta. Saya tak berapa jelas sangat dengan soalan ni, tetapi mungkin Prof boleh dapat kot maksud daripada soalan daripada Fuaidah Harun ni. Yang Facebook juga, Fuaidah Harun yang Facebook tu. Okey, semangat nak jadi specialist tapi now contract. Pandangan kalau masuk ke universiti swasta. So dia punya statement dia ni bermaksud nak jadi specialist tapi now contract. Mungkin apa KKM contract ke specialist. Dia maksud dia bila you jadi specialist, KKM post is a contract post. I tak rasa contract post kat KKM. Sebab pakar tak cukup di KKM tadi, macam Dr. Syafiz kata, apa 1/3, 2/3 tadi. So dia punya statement tu mungkin lari sikit kot. Kalau you kat KKM, bila you jadi specialist, pakar, KKM nak je, tarik je. So tak ada isu you nak kerja dengan KKM. Yang isunya yang tadi, yang baru keluar tu, yang jadi HO, MR yang baru nak jadi HO tu. Lambakan kat situ banyak. Bila jadi pakar tak ada masalah. You boleh pergi mana-mana you like. If you want to stay in KKM, okay, you want to get more money, you get I suggest you get some experience lah, few years, and then you pergi private kalau you nak duit. Rasanya Prof, kalau you nak pergi university hospital, teaching hospital, kalau you punya direction that way, you punya hati macam tu nak mengajar, nak jadi academician, you tanya diri sendiri, selera you macam mana. Tepuk dah dia tanya selera. Okey, apa Dr. Shazif nak tambah tadi? Bukan. Rasanya Fuaidah ditanya, mungkin sekarang ni dia adalah salah seorang MO kontrak. MO kontrak, so dia tanya dia minat nak stay dekat General Hospital, tapi dia tanya pandangan Prof kalau nak masuk University Hospital ataupun masuk macam contohnya Masters under KPJ lah. Oh, I see. Dia MO kontrak. Dia MO kontrak. Bila dia MO contract, yang tu yang jadi isu sekarang ni. Bila MO contract, you tak boleh apply master kan, sebab KKM tak sponsor lah, apa semua lah. So isu besar lah ni, diorang tengah bincang sekarang ni isu ni. So peringkat atas lah, I tak terlibat sangat benda ni. So cuma I push dekat Facebook kata allow lah bagi diorang ni untuk apply master. Walaupun dia contract, allow je. Walaupun dia bukan permanent staff. So sepatutnya JPA ambil pandangan kita orang. Yang atas pun rasa macam tu juga. Dia orang ke arah itu sekarang ingat. Yang kontrak pun boleh apply. Tapi masih dalam perbincangan I think. So kalau you nak cepat, kalau you kontrak, kalau you nak jadi pakar, mungkin you join trainee je lah dulu. Join trainee kat universiti mana-mana universiti. UPM kat KL ke mana, UIA ke, USM ke, UM ke, UKM ke. Join sebagai trainee. And then biasanya diserap masuk sebagai pakar cepat untuk masuk training program, cepat. Sebab you all training kan. Bila you jadi pakar, universiti tu terpulang pada you lah. Nak stay forever in university or nak pergi cabut pergi private lah. So yang tu isu dia, kalau cabut awal sangat orang kata biarlah bagi kita ilmu kat muda sikit, bagi buat jasa tu sikit. So jadi macam Mak Saleh sikit lah, jangan jadi macam Melayu sangat cabut lari terus. So jadi macam Mak Saleh sikit, jadi macam British German sikit. So dia orang stay lama kat situ. Walaupun gaji tak banyak tapi tak tinggi, tapi kalau you tahu bab spiritual, you akan faham lah.
Okey, barulah saya faham dia punya situasi sebenarnya. Okey, sekarang kita dah 10:16 minit malam, kita sudah sampai di penghujung sesi kita sebenarnya. Okey, saya nak mohonlah daripada Prof dengan Dr. Shazif, boleh tak simpulkan sikit daripada perbincangan kita, mungkin sedikit kata-kata semangat kepada graduan, pelajar ataupun bakal pelajar perubatan yang sedang mendengar sesi kita hari ini. Saya mulakan dengan Dr. Shazif dulu. Baik, terima kasih Pak Im. Saya rasa satu kata-kata yang kalau mana graduan perubatan ni always ataupun any frontliners lah nak motivate themselves. Kalau kita tengok balik kepada surah Al-Ma'idah kan ayat 42, maksudnya kan barang siapa yang selamatkan satu nyawa, seolah-olah dia menyelamatkan keseluruhan manusia itu sendiri. So banyak sebenarnya pahala kepada mereka yang menceburkan diri mereka dalam bidang perubatan ni. Tapi apa-apa pun, ialah tak kira lah government ke, private ke kan, masuk uni dan sebagainya, benda-benda ni perlukan kepada macam Prof cakap, ialah kena ilmu kan, you need to have a very strong spiritual punya quotient. So you masuk mana-mana pun insya-Allah you akan ada kekuatan tu. Kita berharap kepada Allah SWT sahaja. Dan bila nak venture to something new ni, basically kena ada guru mentor yang sangat-sangat bagus lah untuk Prof dan bidang surgery kan. So kita need to have someone yang experience supaya kita boleh belajar banyak kan, dan sepatutnya kita contribute again to the society. Dan pastikan ada support group yang bagus lah, yang akan support kita punya family dan sebagainya. Kita jaga daripada awal. Mudah-mudahan kita masuk mana pun insya-Allah kita ada kekuatan tu, dan kita akan saksilah berjaya dunia akhirat insya-Allah. Terima kasih Dr. Shazif. Prof, dipersilakan. Yang terima kasih. Yang pertama saya nak conclude. Yang pertama kita punya kefahaman kita tu internally externally tu kurang. Ilmu tu tak ada pair. Kita aja tahu siang saja, tahu one pair je. So everything I the best, I'm the beautiful, I'm the most beautiful, I'm the best student, everything I. Tak ada orang lain, I je. Tu sikap pertama. Bila jadi macam tu, corruption lah. Poin yang kedua, corruption, ego, selfish. Bila jadi macam tu, you deviate jadi materialistic world. Poin yang ketiga, mungkin I nak conclude, I bagi satu cerita zaman dulu lah. Mungkin you dah baca kot cerita ni. Ada satu raja. Raja ni celebrate birthday dia. You dah dengar kot. Dia celebrate birthday dia, raja ni. Raja zaman dulu lah, Raja Parsi ke apa. So dia kata pada semua rakyat-rakyat dia, you minta apa pun, I bagilah. You minta apa-apa, saya bagi. So ada yang minta duit, dia bagi duit 1 million. Ada yang minta kasut, bagi kasut. Kasut semua tinggi-tinggi yang besar-besar. Ada yang minta rumah, bagi rumah. Ada yang minta padang bola, bagi padang bola. Semua dia bagi, raja tu bagi. You minta dia bagi. Tapi tiba-tiba ada satu perempuan tua, hodoh, lepas tu tua lagi. Datang kat dia kata, saya nak satu je tuanku. I nak kahwin dengan you. So bila kahwin dengan you, dapat semua. Kasut ke, padang bola ke, duit ke, semua you dapat. Orang tua tu. Cedik orang tua lagi tu. Okay. Thank you. Okay, alright. Thank you so much, Prof. Okay, kita dah berada di penghujung sesi kita. So, secara conclusionnya yang saya dapat daripada sesi perbincangan kita ni ialah ianya bermula daripada attitude kita sebenarnya. Attitude kita terhadap apa sahaja yang kita ceburi. Kalau konteks malam ini adalah bidang perubatan itu sendiri, kalau kita sebagai seorang yang ingin melanjutkan atau meneruskan dalam bidang perubatan, kita kena ada attitude. Macam yang tadi Dr. Shazif ada kongsikan, 1/3 pakar-pakar di Malaysia ni 1/3 berada di sektor awam dan 2/3 berada di sektor swasta. Macam mana kita nak kembangkan sektor awam sedangkan kita kekurangan pakar, kita nak tambah fasiliti tapi kita tak ada pakar. So inilah masalah yang timbul, yang kita boleh nampak. Dilemanya ialah, pada saya, it's a looping, satu loop yang kita perlu stop. Salah diri sendiri. Ya, salah diri sendiri. Kita jaga attitude kita. Fokus kita, nawai tu kita nak masuk bidang ni macam mana sebenarnya awal-awal tu.
Okey, so kita kena fokus dan kita kena cuba stop the looping. So mak bapak yang suruh anak dia jadi doktor tu jangan suruh je jadi doktor. Doktor ni banyak dia punya dia punya task dia punya goal dia punya aim dia. Okay. Okey, so kita kena hentikan. Mungkin anda yang sedang mendengar ini, mungkin anda daripada kalangan yang sedang berada dalam bidang perubatan ataupun anda yang masih belajar dalam bidang perubatan ataupun pelajar baru lepasan SPM yang ingin menceburi bidang perubatan. So nawaitu itu jaga dan insya-Allah anda mungkin jadi orang yang boleh membantu kita hentikan isu lambakan ataupun kekurangan pakar kita ni, insya-Allah. Okey. So tanpa melengahkan masa, so saya nak ucapkan sekali lagi penghargaan kepada rakan strategik kita, okay, MRSM Typing, TNF Energy Siaran Berhad, Amans Media dan Outpost Typing. Kepada obviously kita punya ahli panel kita, Prof. Dr. Zamzuri Idris dan Dr. Shazif Osman kerana bersama-sama kita. Terima kasih. Kepada anda yang terlepas atau ingin menonton semula sesi perkongsian ini, boleh berbuat demikian di laman Facebook Ansara Cawangan Typing ACT atau menerusi YouTube Ansara Typing. Okey, dan jangan lupa untuk subscribe, like dan follow kami juga di Instagram dan Twitter @Ansara Typing. Dan kepada alumni MRSM Typing yang masih belum mendaftar sebagai ahli Ansara Typing, bolehlah berbuat demikian menerusi laman web www.myansara.org www.myansara.org. Sebelum kita bersurai, bolehlah kita menutup sesi ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Okay, terima kasih semua. Terima kasih kepada semua. Jumpa lagi pada minggu hadapan dengan topik yang berbeza pada hari dan waktu yang sama. Ingat, patuhi SOP, jaga diri dan selamat malam. Ini barulah taping. Assalamualaikum. Terima kasih Prof. Doktor.